So kita teruskan dengan topik perkongsian kita pada malam ni yang bertajuk jual atau simpan. Tuan-tuan puan, dalam keadaan sekarang ni memang seperti mana yang kita tahu, seluruh dunia menghadapi kemesetan ekonomi disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. So benda tu saya tak perlu nak ulas lagi lah. Semua orang tahu. Semua orang tahu dan semua orang dah terkesan. Baik yang perniagaan kecil, perniagaan besar yang bekerja makan gaji, yang bekerja sendiri ataupun yang mungkin orang kata peniaga secara kecil-kecilan, semua affected. So dalam keadaan sekarang ni rata-rata lah, bila kita jumpa sesiapa sekalipun, mereka akan katakan bahawa mereka tak jangka mereka tak jangka pandemik COVID-19 ni akan membadai seluruh dunia sampai begitu dahsyat sekali. Lebih dahsyat kesannya daripada krisis mata wang 1998, lebih dahsyat kesannya berbanding dengan krisis ekonomi 2008 dulu, yang mana orang kata apa, mortgage crisis yang melanda Amerika Syarikat dan beberapa negara di dunia. So kali ini memang tak ada satu negara pun sebenarnya yang tak terkesan. Seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19. So bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita boleh tengok banyak sektor-sektor yang terpaksa menutup perniagaan mereka. Sektor ekonomi yang sangat-sangat terkesan lah. Especially mereka yang bekerja di sektor pelancongan, sektor penerbangan, sektor oil and gas. So bila kita cerita yang besar-besar ni memang bila yang besar tu terpaksa ditutup, apatah lagi yang kecil kan. So bila kita cakap pasal sektor yang besar ni, yang kecil ni sebenarnya berperanan untuk membantu ataupun memacu lagi ekonomi, especially those yang jadi vendor, kepada bigger organisation tu kan. So macam sektor penerbangan, berapa banyak vendor-vendor yang terpaksa menutup perniagaan mereka sebab kapal terbang tak boleh nak terbang. Sektor oil and gas, berapa banyak vendor-vendor ataupun kontraktor-kontraktor yang terpaksa gulung tikar disebabkan tak ada exploration dibuat, tak ada orang kata apa pipeline yang nak dibuat dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak benda ni mendatangkan kesan kepada seluruh dunia, termasuklah kita di Malaysia. So dalam keadaan sekarang ni, bila kita cerita pasal kelembapan ekonomi, bila kita cerita pasal kejatuhan ekonomi, bila kita cerita pasal banyak pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja, jadi secara tak langsung benda tu mendatangkan kesan kepada mereka yang menjadi pelabur hartanah. So kalau kita tengok, kalau kita singkap balik dalam tahun 2013, 2012, 2013 dan 2014 lah, itu diklasifikasikan sebagai tahun golden years untuk orang yang melabur hartanah sebenarnya. So kalau kita tengok 2012, 2013, 2014 berdasarkan data yang ada, pasaran hartanah ketika itu memang berada pada peak lah, peak season orang kata. Kerana ketika itu kalau anda ada rumah, anda menjual rumah anda untuk tujuan nak dapatkan pulangan yang tinggi, maka itulah masa yang paling sesuai. Dia berlanjutan sehingga 2015 sebenarnya. So 2016 kita tengok dia dah mula mendata, dan last year 2020, 2019 sebenarnya dah mula menurun sikit, 2020 tu makin turun dan sekarang ni dah makin orang kata apa menjunam lah, menjunam. So banyak sebenarnya kalau kita tengok NAPIK dah keluarkan laporan berdasarkan sektor hartanah tu, kita tengok kebanyakan rumah-rumah yang ada tu dijual pada harga yang lebih rendah berbanding tahun ke belakang, daripada tahun 2017, 2016 dan sebagainya. Jadi daripada situlah kita tengok sebenarnya bila berlakunya badai tsunami ni, tsunami COVID-19, lebih ramai lagi orang yang terpaksa menjual hartanah mereka dan terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19, dan mereka tak boleh nak sustain lagi lah, tak boleh nak sustain lagi. So kalau kita tengok sekarang ni, macam yang saya dah selalu war-warkan, penawaran tu sebenarnya melebihi permintaan.
Okay, penawaran hartanah untuk dijual tu melebihi daripada permintaan yang ada. Okay, disebabkan itulah harga hartanah tu semakin lama semakin menurun sedikit demi sedikit. Okay, kita tak cerita pasal market value atas dasar rumah tu punya kata apa harga. Kita cerita pasal market value berdasarkan kepada transaksi yang berlaku. Okay, so dari segi ekonomi, kita kena faham ekonomi rule dia very simple. Bila penawaran melebihi permintaan, harga tu akan turun. Okay, tapi jika sebaliknya berlaku, penawaran berkurang, penawaran kurang tapi permintaan tinggi, maka harga tu akan meningkat. Okay, jadi dalam keadaan sekarang ni penawaran tu memang melebihi daripada permintaan. Sebab tak ramai orang yang berkemampuan nak beli hartanah disebabkan yalah, ada yang kena buang kerja, ada yang mungkin dipotong gaji, ada yang mungkin perniagaannya tak begitu menjadi. Jadi mereka ni tiada kuasa beli ataupun kurang kuasa untuk membeli. Okay, so bila berlakunya perkara macam ni, sebenarnya dos yang terlalu terkesan, especially mereka yang mungkin menjadi pelabuh hartanah dalam beberapa tahun yang lepas. Okay, mungkin ketika itu mereka ada duit lebih dan mereka ingin menjadi pelabur hartanah tanpa memikirkan kesan-kesan yang mungkin akan berlaku sekiranya mereka diberhentikan kerja. So mungkin pada masa itu mereka tak terfikir langsung yang akan berlaku tsunami COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Okay, dan siapa-siapa pun tak akan menjangka tuan-tuan puan. Siapa-siapa pun tak akan menjangka bahawa penularan COVID-19 ini mengakibatkan ekonomi semua satu dunia lumpuh. Okay, so bila mereka menjadi pelabur hartanah ketika itu, mungkin masa tu gaji mereka mungkin dah 5 angka, ada yang 6 angka. So mereka berkemampuan untuk membuat pinjaman perumahan dan bank pada masa tu menjadikan mereka ni kawan-kawan baik. Okay, mereka ni dah jadi best friend kepada bank. Bank nak bagi loan kepada mereka pun tanpa tanya banyak. Tengok payslip dah cukup, terus bagi pinjaman kepada mereka untuk membolehkan mereka membeli hartanah. Okay, so bila beli hartanah pula, dia bukannya beli 1, 2, dia beli banyak. Dia beli mungkin sampai 4, sampai 5 dalam satu tempoh masa tu. Okay, jadi bila berlakunya tsunami COVID-19 ni, mereka dah tak boleh nak servis lagi pinjaman yang ada tu disebabkan terlalu banyak sangat sehingga kan mereka rasa mereka ni terkesan dan terpaksa menjual. Terpaksa menjual. So bila nak jual pula, bukannya 1 sampai 5 sampai 6 rumah yang mereka ada dan semua ni mereka terpaksa jual. Okay, kalau dulu mungkin dalam keadaan yang mereka beli banyak tu, ada orang yang membantu mereka untuk menyewa. Ada orang kata apa, income datang daripada sewaan yang mereka kutip daripada penyewa-penyewa rumah ni. Tapi bila berlaku tsunami COVID-19 ni, banyak penyewa yang tak boleh nak menyewa lagi rumah tu, tak mampu lagi nak bayar sewa dan terpaksa keluar daripada rumah mereka dan rumah mereka tu terbiar macam tu sajalah. So kalau kita tengok seawal bulan 3 tahun lepas, masa mula-mula PKP dikenakan oleh pihak kerajaan, dah diumumkan pada bulan 3, 18 bulan Mac. Ketika itu sebenarnya banyak permintaan daripada penyewa-penyewa rumah untuk tuan-tuan rumah ni consider kedudukan mereka. Mereka tak boleh nak pergi bekerja, macam mana mereka nak kutip, mereka nak dapatkan gaji kan. So bila tak ada gaji, macam mana mereka nak bayar sewa kan. So ada dos yang mungkin orang kata apa, berhati perut tu bolehlah memberikan kelonggaran sikit, kurangkan sewa daripada mungkin 2,000 sebulan jadi 1,000 sebulan, separuh daripada sewa tu dikurangkan. Tapi sampai bila mereka ni boleh bertahan? Tuan-tuan rumah ni boleh bertahan untuk memberikan sewaan dengan kadar diskaun yang macam mereka dah berikan sebelum ni. So mungkin dalam sebulan tu boleh bertahan lagi lah, masuk bulan kedua, masuk bulan ketiga, nak minta lagi kurang memang susah lah kan. Jadi dalam keadaan macam tu sebenarnya tuan-tuan rumah ni terpaksa memberi kata dua lah. Memberi kata dua kepada penyewa-penyewa rumah mereka ni untuk, okay, kau nak duduk, kau kena bayar sewa penuh. Kalau kau tak boleh nak bayar sewa penuh, aku terpaksa keluarkan kau daripada rumah ni, aku cari penyewa baru. Okay, so bila mereka ni terpaksa keluar daripada rumah tu, penyewa-penyewa ni terpaksa keluar daripada rumah tu,
Masalah landlord ni pula, masalah tuan-tuan rumah ni pula nak mendapatkan penyewa baru yang sanggup membayar sewaan seperti mana yang mereka nak. So ketika itu baru mereka sedar, oi, silap percaturan ni. Sebab apa? Aku dah usir tenant yang dulu boleh bayar half month tu, kan, yang boleh bayar separuh daripada sewaan bulanan tu. Sekarang ni langsung tak ada penyewa, langsung tak ada income masuk. Okay, moratorium pula tu untuk 6 bulan dah habis bulan 10 tahun lepas. Kan, bank dah bagi kelonggaran, bank negara dah bagi kelonggaran sehingga bulan 6 untuk kita dapatkan tempoh moratorium tu. Sehingga 6 bulan, maksimum sehingga bulan 10 hari tu untuk kita mendapatkan moratorium. Selepas daripada bulan 10 tu kita terpaksa buat rayuan kepada pihak bank untuk dapatkan tempoh lanjutan moratorium lah. Dan macam mana yang dah dimaklumkan, kebanyakannya diluluskan, tapi sampai bila? Kan, sampai bila? Katalah bulan 10 tahun lepas, mungkin bank bagi kelonggaran sampai bulan 12. Start bulan 1, bulan 2 tahun ni dah kena bayar balik installment pada pihak bank. Yalah, bank pun nak bernafas juga. Kan, diorang pun terpaksa juga nak cycle, nak pusing, nak rolling balik duit tu untuk bagi pula pinjaman kepada orang lain. Kan, kalau bank tak kutip, macam mana dia nak bagi pinjam? Kan, so dalam keadaan macam tu, mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang memang dulunya pelabur hartanah tegar, beli banyak-banyak, tapi end of the day tak ada penyewa yang masuk rumah tu untuk menyewa daripada mereka. Jadi mereka ni lah yang terkesan dan terpaksa melepaskan rumah-rumah mereka tu. Sebab tu sekarang ni berlakunya lambakan penawaran. Rumah yang daripada subsale tu memang dah tentu arah orang yang saya ceritakan tadi lah. Pelabur-pelabur hartanah yang saya ceritakan tadi tu terpaksa menjual. Itu tak ambil kira lagi rumah-rumah di pasaran primer. Daripada pemaju-pemaju hartanah pun sama juga. Pemaju hartanah pula mereka ni terkesan disebabkan oleh tak boleh nak jual rumah mereka tu sebab tak ada orang yang berminat nak beli. Kan, kalau ada sekalipun mungkin hartanah yang harganya di bawah 400,000, harganya di bawah 300,000, mungkin itu yang menjadi punca pendapatan pemaju-pemaju hartanah ni, sebab itulah yang jadi high demand lah. Yang dos yang jual mungkin rumah banglo ke, rumah semi-D ke, harga mungkin 1.5 juta ke atas, 1 juta ke atas, 800,000 ke atas. So ini kebanyakannya orang tak mampu nak beli. Kebanyakannya orang tak mampu nak beli dengan keadaan sekarang ni kan. So itu yang menyebabkan pemaju-pemaju ni terpaksa gunakan taktik bayar kemudian ada yang buat rent to own punya scheme, ada yang mungkin memberi zero deposit, zero entry cost dan sebagainya, semata-mata untuk menarik perhatian bakal-bakal pembeli untuk membeli tanah mereka. Okay, so bila berlakunya perkara macam ni, kita boleh nampak dah kesan sekarang ni di mana penawaran melebihi permintaan dan harga tu dah mula turun sedikit demi sedikit. Okay, tuan-tuan puan, kalau tak percaya boleh tengok statistik yang dah dikeluarkan oleh NAPIK daripada ada satu, saya tak ingat dia punya tapi ada satu carta tu menunjukkan bahawa memang especially di pasaran primer. Di pasaran primer banyak rumah, especially yang high rise, kondominium, apartmen yang masih tak terjual, yang mana transaksi mula nampak kesan kelembapan di situ lah. Kalau kita tengok sekarang ni pun high rise building, kita lalu kat tepi highway mana-mana pun, bila ada rumah-rumah yang baru siap, yang dah baru completed, dah dapat CCC, kita boleh tengok berapa kerat je orang yang tinggal dalam tu. Boleh nampak kalau malam kita lalu, lampu yang terbuka tu berapa rumah je yang terbuka lampu kan. So itu yang menjadikan stigma kita sekarang ni, yang menjadikan benda tu satu tabu lah. Orang nak melabur dalam bidang hartanah ni, mereka takut. Mereka takut dan mereka merasakan bahawa kalau katalah jadi balik pandemik lain, tantang lepas ni COVID-20 pula ke, COVID-21 pula keluar ke, dah nak tunggu vaksin baru pula dan sebagainya kan. So benda-benda macam tu yang menjadi satu ketakutan kepada pelabur-pelabur hartanah. Okey, tapi tuan-tuan puan, di sebalik apa yang saya cuba sampaikan, saya cuba ceritakan dengan tuan-tuan puan semua pada malam ni, bagi mereka yang dah bersedia daripada awal, mungkin mereka dah memang nampak, dah foresee dah, 2019 itu dah nampak dah, pasaran hartanah ni makin lama harga dia tu makin mendata dan mungkin ada possibility untuk turun.
2020, 2021 ni mungkin ada possibility untuk turun. So mereka dah sediakan bulat diorang. Dan mereka dah sediakan bulat dan mereka dah kata, okay, inilah masanya untuk aku keluar, aku cari rumah-rumah yang below market value ni untuk aku beli. Kan, aku kena cari kata apa, peluang. Peluang ni bukan datang dalam masa, dalam setiap masa. Dia ada masa-masa tertentu dan cycle ni mungkin akan berakhir pada masa-masa akan datang. So aku boleh jumpa deal yang terbaik ni pada masa-masa sekarang ni aja. Tahun 2021 ni aja yang sepatutnya aku grab peluang tu. Jadi mereka yang dah sediakan bullet ni, mereka yang dah sediakan duit secara tunai dan sebagainya, yang dah ready untuk harvest hasil yang mereka dah simpan selama ni, mereka ni lah yang akan keluar untuk memburu hartanah-hartanah yang di bawah market value. Jadi bila ada mereka yang takut untuk invest, ada yang mengambil peluang pula untuk invest dan macam yang Warren Buffett cerita kan, bila kita jadi tamak disebabkan orang lain takut. Kita jadi tamak disebabkan orang lain takut. So itu sebenarnya falsafah yang digunakan oleh kebanyakan pelabur-pelabur yang memang diorang dah ada ilmu, yang dah simpan duit siap-siap untuk keluar beli hartanah pada masa sekarang. Okay. So kesinambungan daripada apa yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan perempuan semua pada malam ni. Okay. Dalam keadaan sekarang ni sebenarnya, kalau katalah tuan-tuan perempuan ni berada dalam golongan orang yang tertekan, berada dalam golongan orang yang memang tak boleh nak, orang kata, sustain lagi dengan keadaan sekarang ni, dengan gaji tak ada, dengan orang kata apa, niaga tak menjadi, dengan rumah tu dibiarkan kosong, tak ada orang yang nak menyewa, bank tiap-tiap hari duk telefon, bank tiap-tiap hari duk remind kita suruh bayar, takkanlah sampai ke tahap kita nak pinjam dengan Along, nak pinjam dengan Loncap pula kan. Takkanlah sampai ke tahap yang kita terpaksa orang kata apa, merintih, merayu, buat tabung kita pun bersamamu ke kan. Kita tak bolehlah nak letak muka sampai macam tu sekali kan. Kita memanglah rasa malu, kita rasa macam kita orang kata apa, dah dalam keadaan yang teruk sangat sampai nak terpaksa minta sedekah dengan orang, minta bantuan daripada orang lain kan. Jadi macam mana kita nak survive? Macam mana kita nak survive? Okay, kita nak simpan memang kita tak mampu nak simpan. Okay, kita nak orang kata apa, teruskan nak cari orang menyewa sampai ke bila-bila pun, sebab kita kena faham bukan kita seorang je yang ada rumah yang nak disewakan, orang lain pun ada rumah yang nak disewakan. Sampai satu tahap tu saya tengok rumah-rumah, especially apartment dan kondominium lah, yang berada di sekitar Klang Valley ni, kalau dulu kita boleh sewakan dengan sewaan sebulan mungkin 1,500, sekarang ni nak dapat orang sewa 1,000 pun susah. Sampai ke tahap macam tu sekali. 1,500 dulu mungkin kosong. Sekarang ni orang nak sewakan 1,000 rumah yang fully furnished pun kadang-kadang susah nak dapat penyewa tu. Sebab apa? Sebab lambakan penawaran yang ada. Dan penyewa ni pun biasanya dia akan tengok rumah baru tu yang dia minat. Kalau rumah yang dah lama, rumah yang mungkin dah 10 tahun ke atas, mungkin orang kata apa, dah season, so rumah-rumah macam ni dia kurang sikit berminat untuk menyewa lah. Okay, dan kebanyakan yang target student, student universiti, student college dan sebagainya, mereka ni yang sekarang ni yang kita nampak banyak menghadapi masalah untuk mendapatkan tenant. Sebab kebanyakan student-student di universiti, diorang belajar daripada rumah. Diorang tak buka kampus lagi dan sebagainya, jadi diorang terpaksa duduk di rumah parents dan tak menyewa dekat rumah-rumah yang ada tu lah. Jadi tenant-tenant yang nak masuk tu tak ada, macam mana diorang nak dapatkan orang kata apa, sewaan di situ kan. Jadi secara tak langsung benda tu mendatangkan kesan yang sangat teruk kepada pelabur-pelabur hartanah, dan tak ada cara lain. Mereka hanya menghadapi satu cara saja, iaitu terpaksa melepaskan hartanah yang mereka ada. Okay? Jadi ada yang tanya saya juga, coach, kenapa tak buat refinance je? Rumah yang ada ni kenapa tak refinance je? Tuan-tuan perempuan, bukan tak boleh nak refinance, okay? Tapi bila kita nak refinance, sebenarnya bank nak tengok dokumen yang kita ada dulu. Bank nak tengok sejauh mana kemampuan kita untuk membayar pinjaman yang kita refinance tadi dengan pihak bank. Okay, bukannya hari ni kita kata, aku ada rumah, aku boleh refinance dengan kau. Bank kata, okey, kau ada cagaran, kau boleh cagarkan rumah tu pada aku
aku terima cagaran tu dan aku boleh bagi pinjaman dengan kau. Tak semudah tu tuan-tuan. Tidak semudah tu. Kebanyakan bank, bukan kebanyakan, semua bank. Semua bank dia akan tengok DSR kita macam mana, dia tengok payslip kita, income kita sebulan berapa, kemampuan kita untuk membayar. Cuba bayangkan kalau tadi investor yang saya katakan, investor yang dah beli sampai 5-6 biji rumah masa dia orang tengah sedap dulu, sekarang ni dia orang terpaksa sustain and terpaksa bertahan untuk 5-6 biji rumah tu tadi, yang mana 5-6 biji rumah ni semuanya kosong, tak ada orang nak menyewa. Kalau sebuah rumah dia terpaksa bayar kepada bank 2,000, kalau ada 5 buah rumah dah 10,000 dah sebulan. Dengan tak bekerjanya, mungkin ada yang dulu minta maaf cakap lah, dulu mungkin jadi engineer, dah gaji lebih daripada 20,000 sebulan. So dulu dia orang senyum lah, tak ada masalah, setakat nak bayar sewa tu, mungkin dah ada penyewa yang tolong bayarkan untuk diorang, dia cuma top up sikit-sikit je. Tapi sekarang dengan pekerjaan tak ada, gaji tak masuk, macam mana dia nak bayar? Penyewa pun tak ada dekat rumah tu. Kan? So, bila nak refinance, pergi ke bank, first thing bank akan tanya, awak kerja industri apa? Okay, so sekarang ni pula ada bank yang dah blacklist industri tertentu. Contoh, airline industry. Contoh lagi, hotel industry. Contoh lagi, oil and gas industry. So mereka ni sebenarnya berada dalam keadaan yang sukar untuk mendapat pinjaman dari bank. Dulu mereka boleh jadi best friend dengan bank, tapi sekarang ni tidak lagi. Okay, jadi mereka yang menghadapi kesukaran macam tu, nak refinance memang tak boleh lah. Bagi saya nak refinance bank pun tak lah. Mestilah dia tanya, okay, kau ada 5 buah rumah, kau nak refinance dengan aku, daripada mana kau nak bayar duit yang kau nak refinance tu? Okay. Katalah sekarang ni kau buat kerja, kau buat bisnes kecil-kecilan online dan sebagainya. Aku nak tengok kau punya bisnes tu macam mana. Aku nak tengok kau punya income tu macam mana. Kan? So kalau kita boleh tunjukkan dengan dia, tak apalah. Tapi masalahnya kebanyakan orang, dia tak boleh nak buktikan kepada pihak bank. Macam mana mereka nak sustain, mereka nak bayar pinjaman kalau dah refinance. Kalau dia bukan refinance, dia panggil stretch balik kan. Dia stretch balik pinjaman tu, katalah tinggal 20 tahun, dia stretch balik sampai umur, pinjaman tu ditarik sampai 30 tahun. Tambah. So maknanya untuk mengurangkan dia punya bayaran bulanan tu kan. Tapi sejauh mana yang bank boleh terima pakai dia punya documentation dan juga dia punya supporting evidence yang ada kan. So tak semua mereka yang terkesan tu mampu untuk refinance dan boleh buat refinancing. Okay, jadi jalan yang ada hanyalah melepaskan, menjual hartanah-hartanah yang mereka ada. Okay, so satu isu lagi, bila nak jual pula, nak jual sekarang ni mereka terpaksa compete dengan orang-orang lain yang juga terpaksa menjual hartanah-hartanah mereka juga. Kan? So bila katalah dalam satu lokaliti, tak payah satu lokaliti lah, satu kondominium punya blok tu. Satu blok tu katalah ada 100 buah rumah. 100 buah rumah pula tu untuk satu blok. Katalah satu kondominium tu ada 3 blok. So 3 kali 100 dah 300 unit rumah. Daripada 300 unit rumah, katalah half, 50% daripada tu adalah investor yang macam kita ni juga. Yang macam kita beli dulu untuk sewakan kepada orang lain. So 150 unit yang nak dijual dalam satu masa yang sama. You just imagine lah. Macam mana orang yang datang tu, dia boleh pick, macam kata tak best lah benda ni, makan, contohlah macam makan kan, kita makan ni tak sedap lah, tak best lah buang kan. So dia tengok macam tu, dia shock tu macam tu sekali. Sampai ada kawan-kawan rent saya yang cerita, satu hari tu kadang-kadang dia buat viewing, dia set appointment tu sampai 3 buah rumah dengan 3 rent yang berbeza. Just imagine, sebab dalam satu blok tu, dia kata saya hari ni ada 3 appointment, pagi pukul 10, lepas tu pukul 11, lepas tu pukul 12.30 hari. 3 rumah ni dekat blok yang sama, cuma level berbeza, saya nak tengok mana satu yang cantik. Sampai macam tu sekali tuan-tuan puan. So macam mana kita dalam keadaan sekarang ni yang tertekan sangat-sangat, yang terpaksa melepaskan rumah kita, nak jual rumah kita tu dalam keadaan yang pasaran yang begitu, orang kata apa, kompetitif sekarang, dan macam mana cara kita nak dapatkan deal yang terbaik untuk kita melepaskan rumah tadi tu. So ada juga setengah orang yang dah beli rumah untuk tujuan investment, tapi dalam masa yang sama
mereka tak boleh nak kata apa sustain, diorang terpaksa refinance rumah tu, dan kebetulan diorang baru di refinance beberapa tahun yang lepas sebelum pandemik COVID-19 ni bermula kan. So katalah pada bulan 12 2019 yang belum start lagi COVID-19, mereka baru je refinance. Dan ketika mereka refinance, kebetulan mereka dapat extra money tu, dan ada juga yang dah dapat extra money disebabkan refinance itu, dia tersalah langkah, dia buat pula pelaburan yang tak mendatangkan faedah, tak mendatangkan pulangan balik kepada dia. So rumah ni baru je refinance, katalah dulu dia beli mungkin dengan harga 250,000. Bila dia refinance, dia dapat balik cash in hand selepas dia tolak hutang yang ada tu, dia dapat extra 100,000, tapi hutang dia tu dah jadi 350,000 for example. Sebab nilai bila dia buat refinance kan, nilai dia akan menokok. Jadi dia boleh buat refinance berdasarkan pada nilai yang terkini, which is masa dia buat refinance tu dia jadi 350,000. Okay, check balik market value sekarang ni, harga below dan 350,000, bawah 350,000, hutang dia dengan bank masih lagi ada 350,000 kan. Macam mana dia nak jual? Nak pastikan dia dapat cover balik hutang-hutang yang dia ada. Definitely dia tak boleh nak cover. So end up dia tak boleh nak jual disebabkan hutang dia tu masih lagi tinggi, dan dia terpaksa juga tunggu servis loan tu dengan apa cara sekalipun untuk pastikan yang rumah tu tak dilelong. Okay, so itu yang cabaran-cabaran yang ada sekarang. Jadi berdasarkan pada apa yang kita nak bincang pada malam ni, saya nak tanya pendapat tuan-tuan perempuan semua lah. Kalau tuan-tuan perempuan mungkin berada dalam situasi yang macam sekarang ni, diberhentikan kerja, dah income dah tak menentu, lepas tu rumah yang kita expect untuk jadikan pelaburan tak ada orang yang menyewa. So benda-benda macam ni bila berlaku di tempat tuan-tuan perempuan, macam mana yang tuan-tuan perempuan akan lakukan? Nak refinance pun tak boleh, bank tak terima kita punya dokumen. So macam mana yang tuan-tuan perempuan akan buat? Kalau boleh, saya nak minta pandangan tuan-tuan perempuan semua boleh masukkan dalam komen untuk kita sama-sama berdiskusi lah, kita boleh berbincang. Kita boleh berbincang macam mana kita nak come up dengan solution benda-benda macam ni. Okey, saya tengok kejap ada Puan Nur Hafizah Nasir, Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, Norwan B, Abdul Jalil, terima kasih Tuan Norwan. Okey, saya tengok ada Ira Gusman dia tulis kat sini. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Lari topik sikit. Berkenaan stamp duty 100% tak payah kena bayar ke kalau beli rumah bawah 500k? Sebab lawyer saya beli tu kata kerajaan just provide 5k je, yang lain kena bayar. Contoh saya kena bayar 8,400, saya kena tambah 3,400 untuk LHDN tu. Terima kasih. Okey. Cakap dengan lawyer tu, suruh dia tengok PUA 53/2021. PUA 53/2021 yang terkini. Suruh lawyer tu masuk balik sekolah. Suruh lawyer tu masuk balik sekolah. Sebab yang terkini PUA Warta Kerajaan PUA 53/2021 memang memberikan pengecualian duty stamp sepenuhnya untuk pembelian rumah kali pertama. Pastikan Ira adalah pembeli rumah kali pertama. Pembelian rumah kediaman kali yang pertama berharga 500,000 dan ke bawah layak untuk mendapat pengecualian penuh duty stamp. Yang dia kata ni yang last year punya, tahun 2019 punya PUA berapa saya tak ingat, yang tahun 2019 punya Warta Kerajaan. So itu dia bagi untuk 5,000 diskaun untuk pembelian rumah yang berharga 5,000 ke bawah, 5,000 diskaun itu last year punya. 2019 sampai 2020 bulan 12. Okay, so masuk bulan 1 2021 dia dah keluar PUA Warta baru iaitu PUA 53/2021. So minta dia check dengan pihak LHDN, dah basi dah pun benda ni 2 minggu lepas dah saya duk cerita cerita pasal Warta Kerajaan, cerita pasal perintah pengecualian duty stamp untuk pembelian rumah tahun 2021 ni. Bukan tahun 2021 je, pengecualian tu sampai penghujung tahun 2025. Jadi kalau nak beli rumah kali yang pertama berharga 5,000 dan ke bawah, ada Warta Kerajaan PUA 53 untuk MOT, pengecualian duty stamp untuk MOT bagi pembelian rumah kali yang pertama. Okay, so boleh rujuk pada, tengok saya punya posting yang sebelum ni, scroll balik page atas dada anda ni, dan juga dalam YouTube channel saya pun saya dah
masukkan video tu, dah terangkan dengan lebih lanjut berkenaan benda tu. Okay, right. So berbalik kepada kita punya perbincangan ni. So macam mana pandangan tuan-tuan perempuan? Kalau tuan-tuan perempuan berada dalam situasi tadi, situasi mungkin sahabat yang kena retrench, yang kena berhentikan kerja, tapi dalam masa yang sama ada masalah, rumah 5-6 biji dah beli dulu, dah tak boleh nak sustain lagi dah. So apa yang tuan-tuan perempuan akan buat? Apa yang tuan-tuan perempuan syorkan, ataupun mungkin boleh bagi pandangan nak bantu sahabat-sahabat kita yang menghadapi masalah macam tu. Okay, so saya minta tuan-tuan perempuan masukkan ruangan komen, masukkan ruangan komen, kita sembang-sembang lah cerita pasal benda ni. Penat sebenarnya saya bercerita, saya minum air kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so ada tuan-tuan perempuan yang ingin memberi pandangan, silakan. Ada lebih kurang 11-12 orang lagi yang tengah menonton rancangan live. Terima kasih banyak-banyak setia bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okey, bagi mereka yang mungkin belum lagi mendapatkan e-book saya, e-book saya yang saya edarkan secara percuma, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan e-book tips mudah jual beli hartanah dan beli rumah 2021. Ada 2 e-book yang saya dah tulis. Tuan-tuan perempuan boleh dapatkan melalui link yang saya dah letakkan di bawah ni. Linknya seperti mana yang saya dah tulis kat bawah ni, boleh dapatkan di link tersebut lah. Okey, Norwan ada bagi pandangan di sini, jual salah satu rumah. Okey, betul. So itu memang langkah yang bagi saya terpaksa dibuat lah. So bila beli rumah ni, kita tak boleh ada sentimental value sebenarnya. Kita tak boleh nak kata, ini first house aku ni, susah payah aku beli rumah ni dulu. Aku kumpul nak bersengkang mata sampai mengalir mata darah sebab nak simpan duit nak beli rumah ni. Sayang punya aku nak jual rumah ni. Dalam istilah orang kata apa, survival ni, bila kita nak survive ni tuan-tuan, tak ada istilah sentimental value dan sebagainya. Kalau kita tak boleh nak sustain, tuan-tuan kena faham bank, tindakan undang-undang yang bank akan ambil seawal 3 bulan selepas kita tak boleh nak bayar pinjaman tu, automatically bank akan keluarkan apa yang dipanggil sebagai notice of demand, surat notis tuntutan. Bank akan keluarkan notice of demand seawal 3 bulan bila kita tak boleh nak membayar installment. So masuk bulan yang kelima ataupun bulan yang keenam, mereka akan teruskan dengan tindakan foreclosure ataupun lelongan. So kalau katalah tuan-tuan perempuan sekarang ni mungkin dalam fasa tak boleh nak membayar installment bulanan tu, dah masuk bulan yang kelima ataupun dah mungkin masuk bulan yang keenam, jadi berjaga-jagalah tuan-tuan. Sebab masuk bulan keenam ni biasanya dia dah sampai ke tangan peguam yang menjadi orang kata apa panel kepada bank tersebut, yang mana peguam panel untuk bank tersebut boleh meneruskan dengan tindakan untuk foreclose ataupun melelong. So kalau kita fikir pun sekarang ni, katalah dulu moratorium sampai bulan 10 2020. Lepas tu kita dapatlah pelanjutan masa, kita minta merayu dengan pihak bank, kita tak boleh nak bayar lagi, bank lanjutkan lagi sampai hujung tahun, sampai bulan 12. Ini dah masuk bulan 2 tahun 2021. So maknanya kalau katalah kita dah patutnya kena bayar pinjaman tu pada bulan 1 tahun ni, dia dah masuk bulan kedua yang kita tak bayar installment tu. So masuk bulan depan dah keluar dia punya kata apa notice of demand. Dan paling lambat pun mungkin dalam bulan 6 nanti bank dah start buat foreclosure proceeding. Dan kalau boleh lah tuan-tuan perempuan, saya kalau boleh nak minta tuan-tuan perempuan elakkan daripada berlaku lelongan yang mana bank akan kenakan pula charge ataupun kata apa kos yang dikenakan terhadap kita sebagai peminjam, sebagai borrower, disebabkan bank kena lantik peguam untuk menjalankan proses lelongan tu. Dan charge guaman untuk proses lelongan ni bukannya sikit-sikit duit tuan-tuan. Saya tahu sangat-sangat dulu saya memang buat kerja tu dan saya yang keluarkan bil, saya yang hantar bil tersebut kepada pihak bank, yang mana charge untuk buat lelongan, kos guaman untuk buat lelongan, proses sampai dapat apa dipanggil order for sale, dapat perintah jualan ni paling-paling tidak pun dalam 7 ke 8 ribu ringgit. So itu kita yang kena tanggung tuan-tuan perempuan.
kita yang kena tanggung kos tersebut. Walaupun bank yang instruct lawyer dia untuk keluarkan saman dan sebagainya untuk mendapatkan perintah lelongan daripada mahkamah, tapi kos tu bank minta kita yang tanggung. Sebab apa? Dalam perjanjian pinjaman yang kita buat dengan pihak bank, dalam perjanjian pinjaman tu memang ada dinyatakan segala kos yang terbit daripada tindakan undang-undang yang dibuat oleh pihak bank perlu ditanggung oleh peminjam. Itu yang kita kena jaga-jaga. Sebab tu saya kata kalau boleh elakkan daripada sampai ke tahap lelongan. Sebab ada kawan-kawan saya sendiri pun cakap, aku tak boleh nak jual dah rumah ni. Aku tak boleh nak jual dah rumah ni. Aku dah advertise, aku dah cari agent. Aku dah pakai rent, berapa banyak rent yang datang nak tolong jual ke rumah aku sampai dah 4-5 bulan ni tak jalan-jalan juga. Tak ada orang datang nak call ke, nak buat visit ke apa ke, tak ada. So aku dah buntu. End of the day aku fikir, tak apalah, biarlah bank lelong je lah rumah ni. Bank lelong je lah rumah ni. Sekurang-kurangnya bila bank lelong, ada pembida yang datang nak bid masa bidaan tu, dia belilah rumah aku end of the day ke kan. Tapi kita jangan lupa tuan-tuan puan, bila katalah sampai ke tahap lelongan, ada 3 perkara utama yang tuan-tuan puan kena faham. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, kos guaman tu kita yang kena tanggung. Dia akan masukkan balik kos guaman tu untuk dikategorikan sebagai benda tu hutang kita juga pada pihak bank. Kalau katalah 8,000 untuk menjalankan proses saman sampai ke lelongan tu, peguam tu dah charge pada pihak bank, bank kenakan balik kepada kita yang kena bayar. Kita yang kena bayar. Okay. So on top of benda hutang kita tadi, kita tambah lagi 8,000. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan kena faham, bila dah sampai proses lelongan, harga rizab yang dikeluarkan oleh mahkamah adalah berdasarkan apa yang kita panggil sebagai for sale value. Harga terpaksa jual. Okay, for sale value ni, kalau katalah valuer keluarkan laporan penilaian untuk diberikan kepada pihak mahkamah, valuer punya laporan penilaian tu dia ada 2 jenis harga. Satu mengikut harga pasaran, satu lagi yang dipanggil sebagai for sale value ataupun harga terpaksa jual. Yang mana bila pendaftar ataupun timbalan pendaftar mahkamah yang mendengar kes tersebut, dia kena ikut, biasanya lah, bukan dia kena, dia biasanya akan ikut harga yang terpaksa jual tadi, for sale value. Nak tahu tak for sale value ni biasanya berapa harganya? Kebiasaannya harga tu akan jadi lebih kurang 10 to 15%, 10 ke 15% lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Kan kerugi tu. Kalau katalah harga pasaran kita, value dah keluarkan, lebih kurang 350,000, bila masuk ke fasa lelongan, mahkamah akan tetapkan harga lelongan tu, maknanya harga rizab lelongan tu 10 ataupun 15% lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Sebab mahkamah akan ikut harga for sale value tu tadi. So kat situ sebenarnya kita dah rugi lagi. Kita dah lah kena tanggung kos guapan yang bank bayar kepada lawyer dia, kita kena bayar balik kepada bank. Itu satu. For sale value tu pula lebih rendah 10 ke 15% daripada harga pasaran yang sepatutnya. Kan, itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi. Kalau sekiranya bidaan yang dibuat ataupun lelongan yang dibuat tu tidak ada sesiapa yang datang membida. Tak ada siapa pun berminat untuk bida rumah kita tu tadi. Tuan-tuan puan tahu tak apa yang akan berlaku? Mahkamah akan tetapkan tarikh lelongan yang baru akan datang. Mungkin 3 ataupun 2 ke 3 bulan akan datang, dia akan tetapkan tarikh lelongan yang baru untuk rumah tersebut. Dan secara automatiknya, harga rizab yang ditetapkan pada lelongan pertama tadi tu akan diturunkan sekurang-kurangnya 10% untuk lelongan kali yang kedua. Just imagine tadi, dah lah kita rugi 10 to 15% sebab harga bidaan yang lelongan pertama tu, harga rizabnya ditetapkan bawah daripada market value lebih kurang 10 to 15%. Untuk lelongan kali yang pertama, manakala untuk lelongan kali yang kedua, mahkamah turunkan lagi harga tu 10% lower than the first auction yang dah dibuat tu. Kalau katalah tadi lebih kurang 350 harga pasaran, untuk bidaan yang pertama tu ditetapkan pada harga 315,000 lah sebagai contoh, untuk harga rizab lelongan pertama. Harga rizab lelongan yang kedua diturunkan lagi 10% daripada harga rizab lelongan yang pertama tadi. Dia tinggal 200 lebih je.
Ingat tak tadi saya beritahu, kalau katalah macam kes senario yang Mamat tadi ni, yang dia baru refinance, rumah dia tadi tu baru dia refinance dan ambil loan 350,000, end up lelongan kali pertama tu tak laku, masuk lelongan kali yang kedua, harga result untuk lelongan kali yang kedua tu mungkin boleh jadi bawah daripada hutang dia yang masih ada dengan pihak bank. So bila sampai ke tahap lelongan tu, katalah pada lelongan kedua ada pembida yang masuk, ada pembida yang sanggup membeli rumah tersebut, katalah pada harga 280,000. So ada differential sum kat situ, ada bayaran wang beza yang dia sendiri kena top up, yang peminjam tu sendiri kena top up. Dah lah tadi hutang tak boleh nak bayar kan, hutang tak boleh nak bayar, lelongan punya kos, kewaman, saman punya lawyer punya fee untuk keluarkan saman sehingga ke tahap dapat order for sale tadi tu, peminjam tu juga yang kena tanggung. Lepas tu duit tak cukup, kena top up lagi, nak kena bayar lagi kepada pihak bank, kita pula yang kena tanggung, peminjam tu lagi kena tanggung. So dah jatuh di timpa tangga kan. So itulah sebabnya kenapa saya syorkan tuan-tuan puan jangan bertangguh. Kalau misal kata ada masalah kewangan, cepat-cepatlah kata apa, selesaikan masalah tu. Bukan kita cuba lari daripada masalah tu, kita kena hadap masalah tu. Kalau tadi mungkin rumah yang ada tu ada sentimental value ke apa ke, lepas dah jual rumah ni kau nak suruh aku duduk kat mana coach? Inilah salah satunya rumah, katalah dia memang ada satu rumah tu, dia bukan investor lah, dia beli rumah tu memang untuk dia duduk. Coach, kau nak suruh aku duduk kat mana? Ini je satu-satu rumah yang aku ada. Takkan aku nak suruh aku merempat tepi jalan ni, anak-anak aku ni nak duduk kat mana? Tuan-tuan puan, carilah alternatif lain, buat sementara waktu. Daripada kita menanggung beban tu, kita jual lah je lah. Kita jual aja lah rumah tu, sementara kita masih lagi boleh survive. Kita duduk menyewa rumah yang kecil sikit ke, kita menumpang rumah mak ayah kita dulu ke, kita menumpang rumah saudara mara kita dulu ke, just for the sake of survival. Kita nak survive ni tuan-tuan, kita nak survive ni, kita kena lakukan perkara yang mungkin di luar daripada kebiasaan kita. Okey, katalah tuan-tuan puan nak meneruskan, nak usahakan juga, nak simpan juga rumah tu, sayang juga dengan rumah tu, okey, boleh, tapi tuan-tuan puan kena buat triple effort, quadruple, 4 kali ganda effort untuk mencari nafkah, mencari punca pendapatan. Yang mana tuan-tuan puan kena tanya balik diri sendiri, apa yang tuan-tuan puan mampu untuk lakukan untuk mencari pendapatan tambahan untuk selesaikan masalah-masalah tadi tu. Yang mana instantly tuan-tuan puan boleh buat, ialah mungkin kita boleh cakap rezeki tu Allah yang bagi, betul, tapi kita kena usaha tuan-tuan puan. Rezeki tu tak turun macam tu je, jadi kita kena usaha untuk dapatkan rezeki tu kan. So dalam keadaan terdesak, sekarang kita cerita kita dalam keadaan terdesak ni, kita dalam keadaan terdesak, kita tak boleh nak teruskan survival tu. Jadi bagi saya lebih elok kalau kita lepaskan dulu rumah tu daripada kita membiarkan rumah tu terpaksa kena lelong pula satu masa nanti. Okay, jadi itulah pandangan peribadi saya, dan sebab tu saya beritahu dari awal, malam ni mungkin perbincangan kita tu agak serius, dan dalam masa yang sama mungkin ada yang tak suka dengar apa yang saya sampaikan ni. Ada yang mungkin rasa macam ni negative thoughts ni coach, cerita benda-benda negatif ni saya tak suka lah dengar. Bukan, saya nak cuba nak selesaikan. Saya nak cuba nak selesaikan masalah tuan-tuan puan semua. Nak bagi pandangan ni untuk tuan-tuan puan berfikir balik. Dalam keadaan sekarang ni macam mana tuan-tuan puan nak selesaikan masalah tu. Sebab masalah ni kita tak boleh lari tuan-tuan puan. Kita kena hadap dan kita kena selesaikan. Okay, jadi dah terpaksa jual dan kita terpaksa dah jual. Okay, so bila nak jual tu kita kena tahu cara, kita kena faham selok-beloknya, dari segi undang-undangnya macam mana, dari segi nak buat iklannya macam mana, dari segi nak menawarkan benda yang kita nak jualkan tu, nak menarik perhatian bakal-bakal pembeli tu macam mana, nak menetapkan harga jual ni pun kita kena tahu cara-caranya. Kalau kita letak terlalu tinggi, tak ada orang nak beli pula, terlalu rendah kita pula yang rugi. So kita kena tahu cara macam mana nak tentukan harga pasaran rumah yang kita nak jualkan tu dulu. Okay, sebab tu tuan-tuan puan, saya terpanggil nak bantu tuan-tuan puan semua dengan mengadakan satu program yang saya namakan sebagai Jual with Style. Itu program yang saya akan anjurkan minggu depan. Pada tarikhnya bila? 27 hari bulan Februari, hari Sabtu, daripada pagi pukul 9 sampailah ke pukul 5 petang.
petang. 1 hari suntuk, insyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan puan semua. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan puan macam mana sebenarnya tuan-tuan puan boleh menyelesaikan masalah dengan cara menjual rumah tuan-tuan puan itu semua. Dan bagaimana tuan-tuan puan boleh menggunakan pengalaman yang saya ada, saya boleh bantu tuan-tuan puan untuk menjual hartanah tersebut dengan kadar yang segera, insyaAllah. Okay? Dan saya wujudkan program ni, Jual Wistal ni memang khusus untuk membantu bakal-bakal penjual hartanah yang sekarang ni menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pembeli rumah mereka, ataupun mereka ni berada dalam dilema, nak jual ke nak simpan rumah. So dalam program tu nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan semua macam mana cara kita nak tentukan kelayakan kita ataupun kita punya kebolehan untuk menyimpan rumah tersebut, dengan calculation yang betul kita boleh sustain ataupun tidak. Kalau kita boleh simpan rumah tu, kita boleh sustain tak dengan pendapatan yang kita ada tu untuk membayar installment yang bank tetapkan. Dan mungkin ada cara-cara lain. Kalau katalah tuan-tuan puan berpandangan yang memang tuan-tuan puan susah nak jual rumah tersebut dan memang nak simpan lagi rumah tersebut, saya pun akan bagi saranan macam mana cara untuk tuan-tuan puan menggunakan medium yang ada, menggunakan fasiliti yang ada untuk menyelesaikan masalah tak boleh nak bayar installment tu lagi dari pihak bank. Tapi memang macam yang saya beritahu tadi, bukan solusi satu sahaja yang tuan-tuan puan boleh fikirkan, which is jual rumah tersebut. Saya cuba untuk bantu kalau dari segi undang-undang macam mana kita boleh delaykan, dari segi undang-undang macam mana kita boleh nak tarik masa sikit dengan pihak bank, semua tu saya akan kongsikan berdasarkan pada pengalaman saya sebagai seorang peguam lah, insyaAllah. Okay, right, so inilah link dia, hartanahdananda.com/JWS. Jadi tuan-tuan puan, siapa-siapa yang berminat, tak semestinya tuan-tuan puan sebagai seorang penjual hartanah yang nak masuk program ni kena ada rumah yang nak dijual, tak semestinya. Tak semestinya. Kalau katalah tuan-tuan puan just nak masuk program ni untuk mencambah minda, nak tambah ilmu sikit sebanyak, nak tahu selok-belok macam mana dari segi undang-undang dan sebagainya, so tuan-tuan puan pun saya syorkan masuklah kursus ni, masuklah program seminar ni selama 1 hari daripada pagi pukul 9 sampailah pukul 5 petang. Okay. Dan saya dah letakkan posting di page hartanah anda, dalam posting saya pagi tadi, awal pagi tadi saya dah letakkan kenapa saya wujudkan Jual Wistal ni, JWS ni, dan objektif utama kenapa saya organize seminar tersebut. Dan untuk kursus ni, untuk seminar ni saya kenakan bayaran yang sangat-sangat minimal. Okay, saya tak nak ambil sebenarnya duit tuan-tuan puan, tapi saya terpaksa buat macam tu. Sebab apa? Kalau saya bagi seminar ni secara percuma, saya percaya dos yang register dia tak akan datang. Dos yang mungkin dah masuk ke link ni, yang dah daftar nama mereka, mereka tak akan datang kalau saya buat benda tu secara percuma. Sebab tu saya letakkan bayarannya sangat-sangat minimal tuan-tuan. Bukan RM100, bukannya RM90, bukannya RM70, hanya RM30 sahaja. RM30 ni sebenarnya kalau tuan-tuan puan pergi kedai, beli mungkinlah dapat ayam seekor, dapat sayur, dapat bawang, dapat kentang semua, mungkin dia kata, alah kalau aku belanja RM30 aku pergi kedai kenyang dah aku coach. Nak pergi masuk kelas yang kau buat ni kan, apa yang aku dapat kan? Ya, betul. Dengan RM30 tu sebenarnya pergi kedai tuan-tuan puan boleh mengenyangkan perut. Tapi dalam masa yang sama, benda tu tak menyelesaikan masalah yang tuan-tuan puan tengah hadapi. Kan? So saya nak kongsikan benda tu selama 1 hari daripada pagi pukul 9 sampai pukul 5 petang, dan bukan saya seorang je, ada speaker-speaker jemputan lain yang akan bersama-sama dengan saya, dan kos tuan-tuan puan bayar RM30 ni sebenarnya lebih kepada nak menjalankan seminar tersebut. Saya pun kena contribute juga kepada bagi token kepada saya punya penceramah dan sebagainya. Bukan saya seorang tuan-tuan puan, ada beberapa orang penceramah lain. Dan itulah sebenarnya saya nak dapatkan, dipanggil yuran komitmen. Yuran komitmen RM30 daripada tuan puan untuk hadir ke seminar yang saya anjurkan. Sebab kalau saya buat secara percuma, memang tuan puan dah daftar tapi kebaran kalian untuk duduk dengar daripada pagi sampai petang tu susah sikit. Sebab dia kata, alah aku tak bayar apa-apa pun, kalau aku dengar sekejap pun dalam 5 minit dia tahu aku belah kan. Sebab aku tak rasa rugi apa-apa. Sebab tu sifu saya pun ajar, kau nak buat kursus kau tak boleh bagi percuma.
Dulu ya kau buat khusus untuk bagi orang kenal kau, bagi orang tahu siapa antara anda ni, kau buatlah fee dulu. Tapi sekarang ni bila kau dah ada followers, kau dah ada orang yang kenal kau, kau dah tahu dah macam mana kau punya peserta-peserta yang ada ni, dia punya mindset dia macam mana. Sebab saya ingat pengalaman saya dulu, bila saya buat sesuatu benda percuma tu, memang nak dapatkan komitmen orang susah sebenarnya nak dapat komitmen orang. Nak bagi dia orang yang dah daftar tu untuk hadir, banyak yang culas, banyak yang tak datang langsung, ataupun mungkin datang sekat jalan je, tak habis sampai petang. So no point. Saya buat seminar, saya organize seminar, saya susah-susah nak wujudkan benda tu, tapi tak ramai orang yang dah daftar tu datang dan dengar sampai habis. Jadi saya rasa macam kali ni saya kena buat yuran komitmen yang tak banyak pun RM30 je, dan RM30 ni untuk 30 orang yang pertama sahaja. Siapa yang lambat daftar, lepas penuh 30 orang yang pertama ni, saya akan naikkan kepada RM50. Saya terpaksa buat macam tu sebab saya nak minta tuan-tuan puan cepat-cepat daftar untuk 30 tempat yang pertama saja yang saya bagi yuran RM30. Yuran kebijaksanaan ni, dia punya pengeras itu RM30 untuk 30 orang yang pertama sahaja. Dan saya harap tuan-tuan puan boleh bersama-sama dengan saya join program Jual with Style ni untuk mengetahui dengan lebih lanjut cara-cara bagaimana untuk membantu tuan-tuan perempuan yang mendapatkan bakal-bakal pembeli yang betul-betul berminat nak beli rumah tuan-tuan perempuan semua. Cara macam mana tuan-tuan perempuan nak tetapkan harga rumah tersebut, cara macam mana tuan-tuan perempuan nak iklankan rumah tersebut untuk bagi tahu pada orang lain tentang kelebihan apa yang ada rumah tuan-tuan perempuan. So benda-benda macam ni memang perlukan ilmu, dan ilmu tu insya-Allah saya akan curahkan melalui JWS, Jual with Style. So kita siapa-siapa yang berminat untuk masuk, saya minta tuan-tuan masuk ke link yang saya dah bagi ni. Dan untuk 30 tempat pertama saja saya bagi RM30. Selepas tu saya naikkan sikit, tak banyak pun, naikkan jadi RM50, dan RM50 tu pun sebenarnya tak mahal mana pun. Dengan pengisian yang saya bagi, insya-Allah benda tu akan jadi satu memori yang paling bagus, yang paling indah untuk tuan puan, dan ilmu yang saya curahkan tu berdasarkan pengalaman saya selama hampir 20 tahun menjadi seorang perempuan dan kawan-kawan saya yang bersama-sama dengan saya itu juga yang dah berpengalaman luas dalam bidang hartanah. Kita ada valuer, kita ada banker, kita ada ramai lagi sahabat-sahabat yang akan turut serta, yang sama-sama dengan saya, yang akan mencurahkan pengalaman mereka dan akan membantu tuan-tuan puan semua untuk mendapatkan bakal-bakal pembeli yang sanggup untuk membeli rumah tuan-tuan puan, insya-Allah. So itu saja perkongsian saya pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang ada pada malam ni, lebih kurang dalam 7-8 orang yang dah tinggal lagi ni. Saya ingin minta ampun dan maaf sekiranya apa yang saya dah sampaikan sebentar tadi, kita cerita pasal mungkinlah masalah tu terkena pula tempiasnya tu pada tuan-tuan perempuan. Saya tak niat nak sentuh peribadi sesiapa, saya cerita secara general saja. Kalau ada yang tersentuh, kalau ada yang terasa dengan apa yang saya cakap tadi tu, saya minta ampun dan minta maaf banyak-banyak. Bukan niat saya untuk memalukan ataupun nak mengganggu emosi tuan-tuan perempuan semua, tapi itulah yang saya cuba nak sampaikan. Sebab niat saya memang nak bantu, niat saya memang nak bagi tuan-tuan perempuan semua terbuka mata, dan kita cuba selesaikan masalah yang tuan-tuan perempuan hadapi itu dengan sebaik mungkin, insya-Allah. So itu saja daripada saya malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.